Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat PKK Masjid Husin Sulaiman II yang saya kasihi, kepada segenap a'immah alim ulama di Sulaiman II yang saya cintai, dan kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahullah. Alhamdulillah, setelah kita bercuti minggu lepas kerana perayaan Maulid Nabawi, maka kita pada hari ini sambung bahagian yang ke-9 daripada pengajian Safinatun Najah. InsyaAllah pengajian ini dah tak lama lagi dah tanah. InsyaAllah kita harapkan tetap istiqamah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terus saja untuk soalan-soalan, ada 6 soalan. Soalan yang pertama, dalam keadaan solat, jemaah berpenyakit latah sama ada pergerakan fizikal melebihi 3 pergerakan maupun secara lisan, apakah dikira terbatalnya solat? Jawapannya, untuk pergerakan, kalau gerak sampai 3 pergerakan, maka hukum dia adalah batal. Ibarat dia dari kitab Kasyaf saja, dia kata wasalasu harakatin mutawaliyat walau sahwan. Walau sahwannya iaitu walaupun dia lupa, dalam buku dia lupa pun termasuk. Ai sawa'un kana amdan atau sahwan, sama ada sengaja atau tidak sengaja, iaitu lalai. Ditangkap dihi kerana 3 pergerakan itu seolah-olah bermain atau bermain-main dengan solat. Ma'annahu la masyaqqata fi iqrazi anhu, tapi ketika dia memang tidak ada masyaqqah untuk menghalang atau mengelak dari terjadinya 3 pergerakan. Apa yang dimaksud dengan masyaqqah di sini? Contoh dia yang saya sebutkan berkali-kali pada kelas yang terlalu, gatal yang tidak boleh dia elak lagi, terpaksa dia garu over the limit, contoh dia dah tak boleh gatal sangat. Itu contoh dia. Yang kedua, tentang macam mana kalau lisan maupun secara lisan, iaitu melatah kerana secara lisan. Jawapan dia, sedangkan melatah maka boleh selagi tidak lebih 6 kalimat. Maksudnya kalau dia melatah, dia bercakap betul, tak sengaja kerana melatah, itu boleh selagi tidak sampai 6 kalimat. Dalam makhfaz dia juga datang daripada Kasyaf saja, amma ma'a adamil amdi, iaitu berbicara yang tidak ada kesengajaan, bi ansarqa ilaihi lisan, dengan gambaran dia tersapu lisan. Tak suatu lisan ni maksud dia tersasul atau melatahlah. Maka au ma'a adamil ilmi bitahrimi, atau dia tak tahu benda ini adalah haram sebenarnya, tak ada ilmu, maksud dia tak tahu. Au ma'an nisyani, atau terlupa annahu fi sholati, bahawa dia dalam solat. Fa in kana ma'ata bihi kalaman qalilan, kalau dia mendatangkan, dalam kes ini kalau dia mendatangkan ucapan dia yang sedikit, urfan, secara adat dia dianggap sebagai sedikit, maka tidak ada batal. Wa hubita bi sitti kalimatin urfiyatin fa aqall lam yakun, iaitu sedikit itu berapa? Iaitu 6 kalimat atau sedikit atau kurang daripada 6 kalimat. Berarti kalau lebih daripada 6 kalimat, contohnya 7 atau 8, tapi ini secara huruf bukan lagi sedikit, berarti dia itu. Kalau aqal lam yadur, iaitu tidak ada masalah. Ila aqal wa in kana kathiran urfan, walaupun banyak secara huruf, wa dhubita bi aksari min sitti kalimatin urfiyatin darra, kalau lebih berarti bahaya, berarti tak sah. Li'annahu yuqta'u nadhba sholati, kerana dia akan memotong atau membatalkan bentuk solat. Wa li'anna sarfa lisan wa nisyan fil kathiri nadirun,
Dan kerana tersasul atau melatah ataupun lupa tapi kalam yang banyak, ini perkara yang nadir. Melatah tapi bocor dia gimana nak pergi, kenapa dia kacau semua dia ini melebihi dari 6 kalimat, itu bukan lagi melatah tapi dah kalam, maka batal solat dia. Soalan yang kedua, keraguan dalam jumlah rakaat solat. Ada pendapat umum, saya tak tahu pendapat umum macam ni. Ada pendapat umum mengatakan kalau lebih tidak mengapa. Ada yang mengatakan sebaliknya. Apakah dengan sujud sahwi dikira menutupi kesilapan tersebut? Mohon pencerahan dari Dr. Jazakallah. Jazakallah tu balas, semoga Allah membalas kau. Kena teruskan jazakallahu khairan atau jazakallahu syarran. Bila jadi jazakallahu khairan, semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Takut lagi dalam syarran ni, saya tak amin. Tidak batal jawapannya dan sunat untuk sujud sahwi. Kasyifatu saja, yaitu iqamu ruknin fi'liyin ma'a ihtimali ziyadah, ai ma'a taraddudi fi ziyadatihi. Jadi contoh dia apa? Dia patutnya 2 rakaat, tapi ini dah 3 ke 4. Contoh dia. Di asyakka fi raka'atin min ar-rubaiyati hal salaita salasan wa hadhihi allati urida al-jami'a rabi'atan. Ini yang ketiga atau yang keempat, amra arba'atan wa hiya khamisatan. Atau ini solat yang 4 rakaat, apakah ini khamisatun yang kelima atau tidak? Fabana ala yakin, maka dia kena udang pada yang dia yakinkan. Wa qasara li ijtihadi bi raka'atin, dan dia boleh pilih untuk mendatangkan 1 rakaat lagi. Jadi termasuk disunahkan untuk sujud sahwi adalah ragu-ragu iqam rukni fi'liyin ma'ihtimali ziyadah, yaitu telah mendatangkan satu rukun fi'il yang mana kemungkinan ada tambahan, ada kemudian. Ini disunahkan untuk sujud sahwi. Contoh dia, contoh lain, kalau dia itu solat 4 rakaat tapi dia ragu ini 2 atau 3, berarti dia dianggap 2, dia kena tambah 2 rakaat. Tapi kalau solat dia 3 rakaat, aku dah terempat. Contoh dia, berarti apa? Dia cukup dengan sujud sahwi. Soalan yang ketiga, benarkah bahawa menurut kaul muktamad mazhab Syafi'i, imam membaca doa qunut secara jahar dari awal sehingga akhir, bukan sebahagian jahar, tapi awal sampai akhir terus, dan sebahagian sir seperti yang biasa diamalkan kebanyakan imam di sini. Ingat, dalam mazhab Syafi'i qunut adalah termasuk sunnah taat. Sunnah taat. Berarti kalau dia meninggalkan qunut, dia kena sujud sahwi. Dalam hal qunut, dia ada qunut, dia ada doa qunut, dan dia ada as-sana. Apa disebut kat sini? Wa yusyariku fis sana'i. Dan imam dan makmum kenalah bersama dengan imam di dalam hal memuji, tanah sirron secara sesir, yaitu secara perlahan. Kerana apa? Kalau disebut Allahumma hdini fi man hadait, ini doa, maka ketika imam jahron, makmum disunatkan untuk amin sebagai doa. Tapi bila dia sampai sirran wa huwa fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika fa'al, itu adalah pujian. Fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, taqdi, engkau yang menentukan, wa la yuqda 'alaik, dan engkau tidak ditentukan oleh orang lain. Engkau yang menunaikan, bukan orang lain yang menunaikan kepada engkau. Ini apa? Dalam hal ini disunatkan fayaqulu sirran, berarti dia disunatkan untuk mengucapkannya secara perlahan. Ini kenapa, sebab itu yang sunat dalam hal umum. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa barik li lana salam lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Sampai
Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Okey. Innaka, tapi itu kita sir kerana makmum bukan mengaminkan. Kau mengaminkan kata Allah ni yang menaikkan, bukan menaikkan coba dia. Tapi dalam hal ini dia sirron dan makmum musyariku fi samai, sama-sama melakukan salat baca tersebut. Soalan yang keempat, ini yang utama ya. Ini yang utama kitab dia Minhajul Qawaid yang tadi itu. Soalan yang keempat, benarkah bahawa pergerakan yang sekalipun sangat banyak untuk menghilangkan mara bahaya ketika seorang sedang solat seperti perbuatan membunuh haiwan berbisa yang datang tidak membatalkan solat? Ini khilaf di dalam empat mazhab. Setahu saya yang boleh membunuh itu adalah mazhab Abu Hanifah. Mazhab lain saya tak sure detail dia, tapi mazhab Hanafi memang boleh terus membunuh walaupun ma'al harakat yang kecil, iaitu pergerakan yang banyak. Dalam mazhab Syafi'iyah berkata dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah, wa nassa asy-Syafi'iyyah ala adami butlan as-salati indal qatlil hayyati wal aqrabi, yaitu di mazhab Syafi'i menaskan tidak batal bersolat ketika membunuh ular ataupun kalajengking fiha di dalam solat idza kana al-amalu qalilan, kalau pergerakan itu adalah sedikit. Maksud dia apa? Pergerakan dia sedikit, tidak sampai banyak. Wa butlanuha in kana kathiran, kalau pergerakan nak bunuh itu sampai kena lari yang parah, mana dia batallah menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah tak masalah. Okey, jelas kan? Lepas itu soalan ini, qada. Seseorang yang jarang sekali tinggal solat sejak dia balik dia tak pernah meninggalkan solat. Tetapi sejak datang kilas dan sedar yang selama ini dia solat cepat. Selama ini solat cepat yang ini tidak ada tumaninah adalah batal. Berarti dia untuk solat selama dari balik sampai dia belajar 10 tahun ke, 7 tahun ke, 5 tahun ke, dia memang tak tahu kalau solat tanpa tumaninah itu membatalkan solat. Tanpa tumaninah. Tapi bila dah ni baru dia tahu apakah solat dia batal? Pertanyaan dia, adakah solat seperti ini kena qada? Jawaban saya dalam mazhab lain, iaitu contoh dia mazhab Maliki, tumaninah bukan termasuk rukun, tapi hanya sunat. So dalam kes ni saya memilih mengambil pendapat yang banyak kali saya sebut dalam kelas ini, al-'ami la mazhabalah. Orang awam tidak ada mazhab baginya. Apa yang difaham daripada kaidah ini bukan mengatakan bahawa orang awam tidak wajib bermazhab, bukan. Maksud dia kalau contoh dia orang awam tidak tahu perkara yang detail, dia terbuat perkara yang membatalkan solat dalam mazhab Syafi'i, tapi ada pendapat di luar mazhab Syafi'i yang mengizinkan dia, maka takhfifan, meringankan bagi mereka adalah kita anggap solat sah yang telah lalu sah. Lepas itu kita ajar dia solat yang betul, dia tidak terjadi taufik. Ini adalah pendapat yang saya pilih. Al-'amila madaralah. Contoh yang terkenal yang saya selalu bahas adalah ketika perempuan solat dia tak tutup dagu. Dia tak tutup dagu kerana mazhab Syafi'i menutup dagu adalah wajib. Ma la yaqimu al-wajibu ilahi fa wajib. Kalau dia buka dagu, mesti bila dia tahiyat salam dan salam, dia akan bergerak, nanti akan ternampak di sini dan ini batal solat menurut mazhab Syafi'i. Tapi macam tu tak semua orang sekarang semua pakai macam tu. Kita anggap apa? Alhamdulillah, tak apalah. So yang dah tahu kita boleh. Okey. Adakah okey? Jadi apa? Mana dalil dia? Dalam kitab Hasyam Dasuki dalam mazhab Maliki, wa tasalisata asyara, iaitu rukun yang ke-13, tumaninah fi jami'il arkani, pada seluruh rukun, wa hiya istiqrarul adha'i zamanan minha min zamanan ma, iaitu apa?
diwajibkan untuk tumakninah pada seluruh rukun, iaitu diam anggotanya pada waktu tertentu. Lalu disyarahkan oleh Imam Dasuki, "I'lam annal qawla bi fardiyatiha", sesungguhnya pendapat yang mengatakan kefarduan untuk melakukan tumakninah, sahahahu Ibnu Hajibi, telah mensahihkannya pendapat Imam Ibnu Hajib. Siapakah Ibnu Hajib? Ibnu Hajib adalah ulama besar dari bangsa Kurdi yang bermadzhab Maliki, dan pendapat dia termasuk pendapat yang kuat. Dia mensyarahkan kitab Ar-Risalah Imam Ibn Zaid Al-Qayrawani sebanyak 5 jilid kalau tak salah. Lalu dia kata apa? Wal masyhur, akan tetapi pendapat yang masyhur minal madhabi, daripada madhab Maliki, annaha sunnatun, tumakninah itu sunnah sahaja. Walidha qala Zarruq kama fil Bannani, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Zarruq, Imam Ahmad Zarruq, yang mana dia ada dalam kalam Bannani, man taraka tumakninata a'ada fil waqti alal masyhur wa qila innaha fadilah, dia hanya fadilah. Ini adalah yang termaktub dalam kitab Hasyah Sufi. Takhfifan lahum narinan padanya, tapi kita ajarkan dia cara solat itu. Soalan yang terakhir, soalan ke-6. Kita sedang solat fardu sendirian, solat fardu solat. Kemudian datang sekumpulan orang solat berjamaah. Soalan tanya, A, apakah boleh saya menukar niat solat fardu kepada solat sunat mutlak? Kalau boleh, bagaimana caranya? Rakaat keberapa boleh tukar niat? B, terus tukar niat dari solat sendiri kepada jamaah. Dalam kitab Kasyifah Sejak, dia kata wa minha, termasuk daripada mufsidat solat, iaitu perkara-perkara yang membatalkan solat. Pertama adalah sarfun niyatin, iaitu memindah niat atau menukar niat. Itu termasuk membatalkan solat. Wa arba'u suwarin, dia ada 4 kes. Pertama, al-awwalu sarfun niyati fardin ila fardin akhar. Kita solat, lalu kita niat pindah daripada solat zuhur kepada solat asar fardu. Tak boleh. Wasani sarfun niyati fardin ila naflin, memindah solat niat fardu, solat fardu dhuhri kepada sunat. Tapi tunggu dulu, ini nanti saya sebutkan kat bawah. Wasalisu sarfun niyati naflin ila fardin. Ini sah boleh. Niat solat sunat, tiba-tiba aku belum solat zuhur lah, terus pindahlah solat zuhur. Tak. Yang warabi'u sarfun niyati naflin, memindah solat yang naflin ila naflin akhar, kepada sunat yang lain. Apa yang disebut na'am? Betul. In kana munfaridan, kalau dia solat bersendirian. Wa adraka jamaah, yaitu ada jamaah yang jumpa dia. Faham? Maksudnya dia nampak ada orang datang untuk berjamaah. Sunnah, disunatkan sarfu fardhi ila naflin mutlaqin, disunatkan untuk memindah kefarduan solat dia, usolli fardhu dhuhri ila naflin mutlaqin, kepada sunat mutlak, duna naflin muayyanin, bukan sunat muaflin, apa sunat naflin yang muayyan. Naflin muayyan itu contohnya usolli sunatan duha. Usolli sunatan duha, usolli sunatan qabla dhuhri, ini muayyan, ditentukan. Supaya yudriku, orang tersebut boleh menemukan fadilataha, yaitu kefadilahannya jamaah, dan itu kefadilahannya solat sunat. Amma lil muayyani kama kata duha, kalau solat sunat yang muayyan seperti 2 rakaat duha, fala yasihu al-qalbu ilaihi, maka tak sah untuk kita pindah kepada solat yang seperti ini, biftiqarihi ila ta'yin halan niyati, kerana dia memerlukan kepada ta'yin. Untuk usul di sunat duha contoh dia halan niyati, ketika melakukan ni berfaham? Ini adalah dalam kitab Kasyifah Saja karangan Syekh Nawawi Al-Jami. Okey, selesai sudah. Sekarang kita masuk kepada kitab Safinatun
belajar. Terakhir dekat mana? Saya dah lupa. Saya tak tahu saya faslun apa. Setelah imam kan? Okey. Suara kedua syurutul qudwati ahada asyara ya. Alladhi yazam fihi niyatul imamah arba'un. Ini dah dulu. Ini dah. Faslun syurutul qudwati ahada asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi. Amin. Syurutul qudwati, adapun beberapa syarat-syaratnya qudwah. Qudwah ni apa? Makmum, mengikut. Ahada asyara, ada 11. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bi hadasin aw ghairihi, iaitu dia kena tidak mengetahui batalnya solat imamnya disebabkan oleh hadas atau selainnya hadas. Maksud dia apa? Maksud dia seperti contoh dia tahu imam tadi dah kentut dah, khusyuk dia dah kentut tadi. Lepas tu dia lupa pun dia jadi imam pun tak nampak pun dia duduk. Contoh dia Allahu Akbar. Dia janganlah jadi imam. Sebab apa? Dia tahu makmum yang lain tu tak tahu. Ini adalah kalau dia tahu dia tak ikut, maka batal solat. Sama kes macam dia tahu ada imam tersebut, imam tadi terpegang depan tadi pun batal, maka tak batal. Kecuali kes yang saya sebut dalam mazhab Syafi'i yang sebenar, maksudnya yang pendapat yang lama mengatakan batal adalah kes kita tahu imam tidak membaca basmalah. Contoh dia apa? Mazhab Maliki membaca basmalah di dalam Al-Fatihah adalah makruh. Jadi status quo itu Imam Maliki memang tak baca basmalah. Hukum asalnya tidak baca basmalah. Lepas itu kita sebagai mazhab Syafi'i makmum di belakangnya. Kalau pendapat yang dulu masuk mutaqaddimin, bukan mutaqaddimin pun, maksud dia macam Ahmad di kata Asy'ari, Abu Bakar Asy'ari, sahih kita lihat Al-Qurani mengatakan tidak sah. Tapi kita ambil pendapat di kalangan, iaitu pendapat Syekh Nuh Al-Islam Al-Qudar, mengatakan sah dengan alasan apa? Dia bagi hujah, dia bagi ahli ibarat dia ada hujah dia ada kaul dia yang saya dah bacakan hari itu. Kerana makmum tahu dia sebagai imam sesuai mazhabnya solatnya sah. Dengan mazhabnya sah, maka saya bermakmum kepada mazhab Maliki, yang mana mazhab Maliki itu ketika dalam Maliki dia sah, maka saya berdasarkan solat sah. Faham? Maka ini yang pendapat kita pilih. So, kalau kita berada di Mekah dan Madinah atau negara lain seperti solat di masjid di Morocco, maka jangan saya mazhab Syafi'i tak baik jamaah solat sendiri. Janganlah macam tu. Tetap solat, tetap jadi makmum. Juga seperti apa? Seperti kita tahu dia ini kafir, dia bukan Islam. Contoh dia apa? Contoh dia ada kejadian di Amerika, dicerita oleh kawan saya. Ada satu orang datang daripada Sarawak. Dia macam Kadazan atau Iban ni lah, tak tahu. So dia ni memang Islam, tapi dia suka berjudi. Satu saat tu dia kalah judi sampai dia dah jadi makmum ganda. So apa dia buat? Dia pergi pakai serban, pakai jubah, pergi ke rumah-rumah orang Malaysia. Orang cakap tentang agama. Karena dia cakap tentang agama supaya ada orang bagi dia makan, bagi dia apa. Lepas tu jadi imam. Bila jadi imam, dia baca tak betul. Memang jelas langsung tak betul lah. Ini kalau kita letak belakang dia tak sah. Ini. Okey. Wa alla yaqtida wujuba qada'iha alaihi, dan dia tidak boleh beriktikad kewajiban untuk
qada solat tersebut yang diikuti. Maksudnya bukan hanya orang tersebut ketika dia jadi makmum, dia tahu lepas ini dia tak perlu ulang solat. Dia jangan sampai solat tak tahu lah ini dia tak solat ini, tak boleh lepas ni aku solat lain. Itu berarti tak sah dia mengikuti menjadi makmum ketika solat ini. Okey. Okey. Jawapan hilang. Wa alla yakuna makmuman. Iaitu apa? Alla yakuna makmuman. Syaratnya imam tadi tidak boleh pula menjadi imam. Jadi makmum. Imam dia pula bukan menjadi makmum kepada imam yang lain. Nanti jadi tasalsul pula. Rantai yang kita ada hadis jelas. Dia apa? Imam jadi imam. Misalnya makmum datang imam. Kita datang-datang, okey aku nak solat di belakang makmum yang ini. Padahal makmum ini adalah imam makmum kepada imam yang lain. Itu tak sah. Listihalati kaunihi tabi'an wa masbu'an fi waqti wahidin. Kerana impossible dia untuk menjadi tabi' yang mengikuti wa masbu'an dan diikuti oleh orang belakang dia fi waqti wahidin pada satu waktu tertentu. Kecuali kes dalam satu kes bukan dia menjadi makmum kepada makmum yang lain, bukan. Tapi dia itu ikut kepada imam yang ada kat depan sana. Contoh dia Masjidil Haram tak nampak, tapi contoh dia imam tu mikrofon dia rusak, tak dengar suara. So intiqalat dengan mendengar suara Bilal. Bilal ni apa? Iaitu orang yang ada kat belakang. Contoh dia kalau masjid tu, bayangkan masjid Mesir ni tak ada elektrik. Tak ada elektrik satu masjid, so mikrofon tak boleh guna, makmum terus sampai ujung sana. Imam kat sini dia baca Allahu Akbar, takbiran kan. Lepas kat tengah ni Bilal Allahu Akbar. Yang belakang saya dia lihat makmum kepada imam. Akan tetapi intiqalat beriman kepada apa? Kepada Bilal. Ini tak ada masalah. Faham? Ini namanya bukan bermakmum kepada makmum yang lain. Okey. Faham? Terus wala ummiyan, dan tidak boleh imam tersebut, tidak boleh imam tersebut iaitu orang yang man la yuhsinu harfan min al-Fatihah. Ini kita dah terangkan. Jadi ummi di sini bukan apa, iaitu tidak mampu membaca al-Fatihah dengan betul. Tak boleh nak sebut tasydid, tak boleh nak sebut nak bizan dal dengan dal, apa tak boleh nak sebut apa dot walad dalin, betul, walad dalin dan lain-lain. Okey. Wa alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif. Dia tidak boleh apa? Dia tak boleh duduk berdiri depan daripada imam dia fil mawqifi, pada tempat berdiri. Ka'ayyat taqaddama wa huwa qa'imun bi aqbihi, iaitu seperti dia depan sikit daripada imamnya dengan hitungan apa? Aqbihi. Aqbihi itu apa? Ankle yang belakang tumit. Tumit kan? Tumit. Saya tak tahu inilah. Tumit. Jadi ukurannya, bayangkanlah kalau ada orang solat tapi kaki dia panjang macam Donald Duck, panjang contoh dia, ataupun yang McDonald tu, clown tu, kaki dia memang panjang, bukan kasut yang panjang, maksudnya kaki dia panjang. Contohnya yang dihitung adalah tumit dia yang belakang tersebut. Dia tidak boleh mendepani daripada imam. Ini kita kena jaga hati-hati, terutamanya kalau kita berada di negara Arab. Kadang-kadang mereka tak jaga waktu. Jadi kadang solat kononnya nak tutup yang namanya soft, biar sampai tidak ada perpisahan, makmum dengan imam satu baris. Saya dekat sana walaupun ikut dekat asrama kerajaan, surau tu dipasarkan oleh golongan salafi di kalangan orang Arab. Jadi bukan yang Maliki betul. So dalam bab ini dia orang tak jaga, sehingga kan solat imam dengan makmum satu baris. Dia kata apa? Nak tutup biar tidak ada yang namanya soft kusuk. Nak kata ini tak boleh ini mana boleh makmum jadi macam ni. Dia kata tak apa, yang penting soft tu. Saya nak rumah tekas tu boleh ni. Tak ada belajar fiqah lah tu.
Tapi macam Maliki macam mana? Itu saya nak tahu lah. Betul ke? Tapi seingat saya kawan-kawan yang Maliki yang lain memang mesti menjauhi belakang sini. Kita kan kalau seorang imam dengan makmum 2 orang, kita dekat belakangan macam ni, belakang sikit sekiranya, iaitu sampai solat tidak menyebabkan kita terdepan daripada imam. Okey. Kalau musawah tepat sama, walaupun sah tapi makruh. Tepat tapi sah tapi makruh. Wa ayya'lama intiqalati imamih, dan dia kena tahu intiqalat, iaitu perpindahan, pergerakan imam dia. Iaitu apa? Contoh dia seperti dia nampak imam dia melakukan rukun ketiga. Contoh dia imam dia dah rukuk. Atau kalau dia tak nampak obat dan makmumi, dia nampak pergerakan makmum. Sebab tu kalau jadi imam tu, kalau solat ramai orang macam masjid Husaini besar, janganlah lagi sangat imam. Tak apa, ni dah cukup orang imam. Orang belakang baru nampak, dah sujud aku baru ni. Bukan macam ini faham. So, pelan-pelan. Au ba'dul makmumina, au yasma'a sautahu, atau dia tak nampak imam. Dia tak nampak imam, tapi dia dengar suara dia. Ini nanti kita bahas tentang sembahyang dalam masjid atau luar masjid yang jarak jauh. Au sauta muballigh. Bukan bahasa kita bila bahasa Arab itu muballigh, iaitu orang yang menyampaikan suara. Walau ghairu musalli, walaupun dia bukan musalli. Faham? Ini adalah salah satu penyebab untuk sahnya solat jamaah. Wa ayyajtamina fi masjidin aw fi salasimi'ati dira'in takriban. Dia kena berkumpul. Maksudnya imam dengan makmum berada di dalam satu masjid. Bukan berarti contohnya imam di Masjid Husain, lagi satu solat di Masjid Sorban, iaitu Masjid Negeri. Contoh dia Masjid Negeri Sembilan, nak tak Sorban mana? Kenapa cara itu? Tengok video saja. Contohnya itu tidak sah kerana jauh dan berbesar. Dalam mazhab Syafi'i dia kena berada dalam satu masjid. Dalam kes ini, dalam satu masjid, ijtima' tadi, kalau dia dalam satu masjid, dia tidak ada masalah. Dalam arti apa? Contoh dia ada satir. Satir itu apa? Ada kain, nasi. Ada nasi. Kalau dia dalam masjid, tak ada masalah, kerana dia masih boleh jalan terus. Kalau dia tertutup dengan itu, tak ada masalah. Contoh dia dalam bilik, dekat kamar yang satu bilik atau itu ada bilik dan masih di dalam masjid, dan dia tertutup, tak ada masalah. Walaupun terkunci, tak ada masalah, asalkan dia ada pintu yang memang dia boleh keluar. Tapi kalau tertutup dalam benda memang bilik itu semuanya adalah batu-batu dan tak ada pintu keluar, tak salah. Ini adalah dalam masjid. Begitu juga dekat atas dan lain-lain. Dekat 2, dekat 3, okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau di luar daripada masjid, di salasimi'ati dira'in takriban. Maksudnya apa? Dia kena ada batas, tidak boleh lebih daripada 300 dira'in. Apa maksud 300 dira'in? Kalau kita kira satu dira'in ni, satu inilah kan, dia berapa? Hasta 300 dirham itu lah 300 dirham. Kira-kira 100 meter setengah 150 meter lah. Sejauh juga. So contoh dia, kalau tuan-tuan pergi semayang, semayang Jumaat dah berada di luar, tak payah semayang Jumaat. Senang sekali sejak Masjidil Haram. Ini kes yang paling selalu disebut. Di Masjidil Haram, imam dekat Kaabah. So kita datang lambat, lepas tu polis dah letak barrier. Akhirnya kita berada di jalan. Ini bukan masjid. Lepas tu kita semayang, tak nampak makmum kecuali dengan suara. Kira kita dengan makmum yang terakhir itu lebih daripada 50 meter. Sah ke tidak semayang? Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana jauh. Sangat jauh. Lebih dari ini bukti.
Kena 300 meter. 300 zirah. Iaitu kurang daripada 50 meter kira-kira. Takriban iaitu kira-kira. Faham? Ini benda yang kita kena perhatikan. Masalah yang besar, surau yang bukan masjid. Surau yang bukan masjid. Dalam mazhab Syafi'i, ini yang menurut keputusan yang kami buat, iaitu Bahsul Masail di Indonesia lah, di bawah Nahdlatul Ulama. Dalam mazhab Syafi'i, yang namanya masjid adalah tanah yang telah diwakafkan oleh wakif sebagai masjid. Itu namanya masjid. So kalau surau menurut keputusan yang ada di sana adalah tidak termasuk masjid. Faham? Maybe ini adalah, saya tak tahu fatwa di Negeri Sembilan yang mana, saya tak tahu, saya tak baca lagi, tapi kita ikut fatwa yang pernah dikesetkan lah. Cuma di Indonesia dia anggap surau bukan termasuk masjid, sehingga kan surau orang yang haid boleh masuk duduk di dalam itu untuk mengaji dan lainnya. Tapi kalau masjid seperti Masjid Husain tak boleh. Maka kalau perempuan yang datang nak mengaji dengan saya kat sini, dia tak payah duduk kat sini, dia duduk dekat serambi masjid kat luar yang bukan termasuk wakaf masjid. Ini namanya serambi masjid dengan masjid. So apa yang terjadi di dalam surau? Ternyata surau tersebut walaupun dia tak ada besar sangat, tapi ada penghalang yang tidak nampak makmum. Terhalang tidak nampak makmum dan lainnya, tidak dapat pergi ke makmum. Atau contohnya penghalang itu ada syubak, ada tingkap. Jadi surau dia semayang dekat serambi surau yang mana pintu tertutup, dia tengok kaca saja. Ini tak sah. Ini tak sah. Kerana apa? Itu bukan termasuk masjid. Okey. Kalau hanya ada penghalang sekira dia boleh jalan terus, dia boleh jalan terus sehingga dia tak perlu berpusing macam ni, pusing badan, itu tak ada masalah. Contoh dia dinding besar-besar tu. Contoh dia solat kat sini, ini nama dia boleh jalan terus. Walaupun dia kat sini, tapi ini kalau boleh solat terus, ini makin sah semayang. Jelas tak? Kawan saya ada menulis dengan grafik, dengan gambar, iaitu cara makmum, imam dan makmum sama ada masjid atau di luar masjid, macam mana idrak tersebut. Dengan gambar, di detail, dengan kes-kes yang tertentu. Dia dah siap, insya-Allah akan dicetak oleh Galeri Ilmu pada fi aqrabi waqt, insya-Allah. Saya memberi kata pengantar. Ustaz, macam mana kalau ada dua rumah? Satu rumah ni yang belakang, lepas ni pakai kamera. Kalau mazhab Syafi'i tak sah lah. Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi kalau mazhab lain macam mana? Saya tak sure. Cuma salah seorang ulama besar meninggal tahun 1960, iaitu Syed Al-Hafiz Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari. Dia mengarang kitab nama dia Al-Iqna' fi Sihhati Salatil Jum'ati Khalfal Media. Al-Iqna' itu maksudnya apa? Iaitu berpuas hati dengan sahnya solat Jumat di belakang radio. Disebut itu sampai macam tu. Dia kata sah. Bila saya baca, menurut saya pendapat dia lemah lah. Tapi dia dihormati pendapat dia kerana dia seorang yang hafiz, menghafal lebih dari 200,000 hadis. Dia meninggal tahun 1960, diakui oleh siapa? Diakui oleh ulama di zaman dia. Ulama Makkah pun mengakui dia. Tapi itu biarlah fatwa itu untuk dia sendiri dan kita tak payah ikutlah. Itu maksud dia. Itu wasiat guru saya kepada saya macam itu kita tak payah ikutlah apa itu. Okey. Wa ayyatawafaqa nahru salataihima. Iaitu dia kena apa? Terlompat. Okey. Wa ayyanwiya al-qudwata aw al-jama'ah. Dia kena berniat untuk ikut atau menjadi jamaah. Imam tak wajib untuk niat jamaah. Ingat yang saya sebutkan, kecuali ada beberapa kes yang di tahun minggu lepas. Yang ini iaitu apa? Makmum wajib untuk niat qudwah, iaitu usolli fardhu maghribi atau isyak tadi, usolli fardhu maghribi salah satu mustaqbilan dari makmuman. Kalau makmum wajib ada makmuman kerana dia menjadi makmum awil jamaah. Wa ayyatawafaqa
iaitu dia kena sesuai nazmu salataihima, iaitu synchronize. Bahasa Inggerisnya synchronize lah, ikut selari dengan pergerakan imam, iaitu tawafuqun nazmi salataihima wal ma'mum fil af'ali zahirati, dalam hal pekerjaan yang zahir. Wa in ikhtalafa fil adadi aw niyat, walaupun niat ataupun adat jumlah rakaat itu berbeza. Maksudnya ikut imam lah, kecuali kalau niat banyak, dia anak nak sembahyang zuhur, anak tak tahu imam yang ada seorang orang lelaki dekat depan ni, dia tengah sembahyang Allah, anak nak sembahyang fardu zuhur, kemungkinan dia tengah sembahyang sunat pada zuhur, maka saya ikut sah tak sah, kerana perbezaan niat tidak menjadi masalah. Faham? Awal fil adani, atau di dalam adat. Contohnya kita masuk, dia dah rakaat ketiga, kita baru masuk rakaat pertama, itu tak ada masalah. Tapi synchronize dari segi apa? Iaitu fala tasihu maqtubatul khalfa kusufin. Contohnya apa? Kita solat zuhur, belakang imam tengah solat kusuf. Apa tu kusuf? Solat gerhana. Kenapa ini tak sah? Kerana salat gerhana ada 2 rakaat, 2 rukuk, itu 2 kali. Padahal makhluk salat itu rukuk sebenarnya 1 kali. Paham ya? Nah ini. Atau salat jenazah, imam itu tengah salat jenazah, kita datang nak sayang salat zuhur, tak sah ke? Nah tak sah. Wa kata al-aqsu, imam tengah sayang salat zuhur, makmum nak salat jenazah pun tak sah. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin, dan dia tidak boleh berbeza dengannya dalam sunnah fahishatil mukhalafati, dengan mukhalafah yang dianggap keji. Maksudnya apa? Ada mukhalafatil ma'mumi al-imam fi kulli sunnatin tafushu mukhalafatu lahu fiha fi'lan aw tarkan, falau taraka al-imam sajdatat tilawati. Jadi dia berbeza. Berbeza dengan imam. Contohnya imam nak solat, dalam solat itu dia buat apa? Dia buat tasyahud, kita nak tinggalkan. Tapi dia tinggal dekat bawah, disebut falau taraka al-imam sajdatat tilawati wa sajadaha al-ma'mum. Okey. Batal. Kerana apa? Imam dia lupa sajdatat tilawah. Ini imam pernah ada baca sajdatat tilawah ni. Kita berapa? Ini kena sujud tilawah. Kita pun turun sujud tilawah. Imam terlupa. Ini tadi kata surat Al-Quran tersebut. Lalu ausajadah al-imam wa tarakal ma'mum. Imam sujud tilawah. Dia kata, ini bukan ayat ini menurut qiraat aku tak sunnah untuk sujud tilawah. Tak nak aku sujud. Sesuai dengan qiraat aku. Contoh dia, akhirnya dia mukhalafah, batal salat dia. Au taraka imam at-tasyahhuda al-awwal, yaitu imam terlupa atau meninggalkan tasyahud awal, wa tasyahhada al-ma'mum, makmum pergi tetap tasyahud, berbeza dengan imam, batal. Maka batalat salatul ma'mumi, batal salat makmum. Tapi ada satu kes, ada kes terkecil dia. Naam, yustasna ma law tasyahhada al-imamu wa qama al-ma'mumu amdan. Jadi imam turun dia tasyahud, imam memilih untuk tak tasyahud, terus berdiri amdan dengan sengaja, fa innaha la tabtul salat. Dalam kes ini tak batal solat makmum. Kenapa? Li'annahu intaqala min wajibin ila wajib. Dia berpindah dari wajib, iaitu wajib setelah sujud, kepada wajib, iaitu berdiri. Sedangkan tasyahud awal itu hanya sunat. Dia sengaja berdiri untuk tak ikut imam dalam hal ini. Amma lau qama sahwan, tapi kalau makmum tadi berdiri bukan sengaja, tapi dah lupa, ada tasyahud, fayalzamuhu al-'aud, maka dia kena turun balik sebab dia ada niat untuk melakukan tasyahud, bukan kerana sengaja. Tapi dia terus turun untuk buat tasyahud, maka ini boleh. Fa'ilanya, kalau dia tak bagi, dia dah terdiri lupa, kalau makmum tasyahud, tak bilang dia diri, aku anggap pakai syahud amdan, pindah tukar niat dia. Dalam hal ini batalat solat dulu, maka batallah solat dia. Okey. Yang terakhir adalah wa'ai yutabi'ahu,
yaitu apa? Mutaba'atul ma'mumi imamahu fil makani wal af'ali wal ihram. Dia kena ikutlah imam dia. Makmum ikut imam dari segi tempat sini, wal af'al perbuatan, wal ihrami dan ihram dia. Kita ambil ihram. Faslun suwarul qudwati ismu. Bentuk-bentuk qudwah. Apakah itu bentuk-bentuk qudwah? Yaitu gambar-gambar untuk menjadi makmum ada 9. Tasihu fi khamsin. Ada 5 yang sah. Yaitu apa? Qudwatul rajulin bi rajulin. Makmum lelaki itu lelaki. Sah. Imam lelaki, makmum lelaki. Wa qudwatul imra'atin bi rajulin. Makmum perempuan ikut lelaki. Suami menjadi imam kepada isteri-isteri dia. Wa qudwatul khunsa bi rajulin. Orang khunsa. Apakah itu khunsa? Kita betul definisi. Khunsa itu bukan ordan. Dalam fikih Syafi'i, bukan fikih Syafi'i, dalam fiqh, dalam Islam yang namanya khunsa adalah orang yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu ada zakar dan juga ada farji. Dia menjadi muskil ketika dua-duanya berfungsi dengan baik. Dia dipanggil khunsa muskil. Sehingga kan ada kes khusus untuk dibahas di sini. Tapi intinya secara umum khunsa, orang khunsa ini dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi makmum, yaitu qudwatul khunsa bi rajulin, menjadi makmum bagi lelaki. Kalau dia jadi imam bila qudwatul imra'atin bi khunsa. Khunsa menjadi imam, makmum dia perempuan. Tak ada masalah. Kenapa? Kerana khunsa ini darjahnya lebih tinggi sikit dari perempuan. Kerana perempuan dah sure dia perempuan. Khunsa ini boleh lagi boleh perempuan. So dia boleh jadi imam bagi perempuan, tapi tidak sebaliknya. Tapi nanti disebutkan baca. Wa qudwatul imra'atin bi imra'atin boleh. Mak menjadi imam kepada anak-anak perempuan dia. Tapi mak menjadi imam kepada anak lelaki tak boleh. Tak boleh. Okey, lepas itu disebut wa tabtulu fi arba'in. Ada 4 kisahkan. Qudwatul rajulin bi imra'atin, yaitu lelaki menjadi makmum kepada perempuan. Ini kes yang paling panas, yaitu kes yang dibawa oleh Aminah Wadud. Ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia menangkap, dia notap. Contoh dia pembahasan tentang ada satu kes dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu saya lupa namanya, Ummu Aiman, kalau tak salah. Bukan nama saya lah, Ummu Aiman. Kalau tak salah, saya lupa. Kalau tak salah, Ummu Aiman, kalau tak salah. Tapi boleh cek dalam kitab Mughni yang paling lengkap dan ringkas, kitab nama dia Al-Mughni li Ibni Qudamah. Dia tulis dekis dalam kes itu, yaitu si sahabat perempuan ini, dia adalah ahsanahunna fil qiraah, bahkan lebih baik dari suami dia. Rasulullah SAW mengizinkan dia menjadi imam kepada ahli keluarganya walau suami dia. Itu satu kes. Ada yang kata boleh, kita pakai ini. Walhal dia jelas-jelas hadis ini adalah khasa'is yang diberikan Rasulullah SAW kepada dia sahaja, tidak pada lain. Oleh sebab itu, kalau pakai hadis itu sebagai dalil untuk mengatakan boleh imam menjadi perempuan menjadi imam kepada lelaki, maka batil. Dan setahu saya ini adalah ijma', bukan khilaf, ijma' dalam mazhab. Dan kalau perkara ini adalah sangat bahaya, dan saya rasa insyaAllah di Malaysia ini tidak terjadilah. Untuk memperjuangkan hak wanita, hak wanita tadi dipanggil dengan feminisme. Kononnya saya nak memperjuangkan hak wanita, yang mana kita kena ada kesetaraan gender dan lain-lain. Ketahuilah bahawa Islam yang sebenar dari dulu menjunjung tinggi perempuan lebih daripada apa ajaran-ajaran yang
Tidakkah para wanita tahu bahawa perempuan contoh dia, walaupun dia tak boleh jadi imam, walaupun contoh dia kata susah perempuan ni nak ibadah, kita nak jamaah 40 hari betul-betul tak dapat Ustaz, baru 30 hari, baru 15 hari, baru 20 hari dah kuat. Carilah pendapat yang kata boleh solat. Contoh dia, biar ibadah tu sama sama dia dengan lelaki. Jawapannya justru perempuan bila meninggalkan ibadah ketika haid, itu tak boleh ibadah. Baru meninggalkan perkara tersebut. Atau perkara yang lain, imam nak jadi imam, kalau lelaki boleh jadi imam, suara saya itu sudah Ustaz. Suara saya macam Siti Muhammadizah. Nak jadi imam, contoh dia, jadilah imam sesama wanita. Tak payah jadi imam pada lelaki. Ini masalahnya. Kita dalam ibadah, Islam menjunjung tinggi perempuan. Buktinya apa? Bukti dia tak ada ke tuan-tuan tahu, perempuan tahu, orang yang pertama mencipta universiti di dunia ini adalah orang wanita. Tahu tak wanita yang pertama sekali mencipta universiti? Siapakah dia? Iaitu Fatimah Al-Fasihri. Fatimah Al-Fasihri. Dia adalah keturunan Uqbah bin Nafi' yang datang daripada Qairawan, berhijrah ke Fez. Lalu dia lah pertama yang membina universiti pada tahun 286 Hijriah yang namanya Universiti Al-Qarawi. Tempat saya belajar, tempat saya belajar di sana, itu adalah universiti pertama di dunia. Perempuan yang bina, perempuan yang bina. Kerana apa? Untuk mengaji. Dan Islam dari dulu tak pernah menghalang perempuan untuk menuntut ilmu. Yang mula menghalang perempuan menuntut ilmu itu adalah apa? Adalah gerakan-gerakan batilah seperti golongan Taliban yang anggap perempuan tak boleh pergi sekolah. Ini adalah salah. Kerana apa? Hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Walaupun lafaz yang menggunakan wa muslimatin itu bukan yang terdapat di dalam hadis, dia adalah tafsiran ulama. Intinya ala kulli muslimin, maksud muslimin di sini adalah waladah. Kalau dia kata muslimin berarti lelaki dan perempuan, kepada semua hidup. Okey. Qudwatur rajulin bi imra'atin, ini tak sah. Jadi jangan ikut ajaran sesat iaitu feminisme yang sampai melanggar maklum min darah ijma'. Okey? Tapi kalau nak menuntut hak cerai daripada suami, tiba-tiba kahwin perempuan lain, lepas sudah tak pernah balik bagi nafkah, duduk dengan isteri kedua dia saja, isteri kedua dia saja, puan-puan ni pergi ke mahkamah tuntut. Faham? Tuntut namanya nafkah. Nafkah ni wajib dituntut, sebab dia dah menzalimi kewajipan dia. Kalau cerai apa? Boleh tuntut nafkah lapau. Banyak. Nuntut nafkah idah. Bukan nafkah idah, nama dia lainlah nafkah idah. Lalu tuntut juga nama dia apa? Nama dia mu'ah. Ni bukan nikah mu'ah. Mu'ah ni maksudnya satu hati. Boleh perempuan ni kalau di negara Arab, di Maghrib, mu'ah itu boleh sampai berapa tu? 100,000 dirham. Berarti apa? Lebih kurang 40,000 ringgit. Sakit tu. Kalau lagi kena, kalau jauh bahan. Kalau tak salah, saya tak tahu lah. Jangan jadi perempuan kalau aku ni mahkamah syariah tak adil, syariah tak adil, tapi kita nak pergi mahkamah, kita nak tutup. Begitu tu, dia lagi itu baik. Kalau dia macam tu. Tapi kalau dia baik, dia jangan berzolim. Kerana pun Fatimah kata, iaitu Rasulullah SAW kata bahawa dia tidak menghalalkan benda yang haram, bukan juga mengharamkan benda yang halal. Kalau dah halal memang halal, tapi ada syarat dan tata tertib dia. Wa qudwatur rajulun bi khumsa, seorang lelaki menjadi makmum kepada khumsa, tak sah. Lelaki menjadi makmum kepada khumsa, ini tak sah. Wa qudwatur khumsa bi imra'atin, atau iaitu khumsa menjadi makmum kepada perempuan. Kerana yang saya sebut tadi, perempuan itu nakis, khumsa ini masih sedikit dari segi dia masih ada ikhtimam menjadi lelaki. Wa qudwatur khumsa bi khumsa, ini juga tak sah. Kerana apa? Kerana dua-dua tak boleh nak menentukan laki atau perempuan. Macam tu. Maka qudwatur khumsa bi khumsa juga tidak
tidak sah. Okey. Fasal syurutu jam'i taqdimi arba'atun. Kalau boleh nak habiskan 4 solat malam ini, nak cepat khatam, 3 tak lagi boleh khatam. Syurutu jam'i taqdimi, ada pun beberapa syaratnya jamak takdim itu arba'atun, ada 4. Apakah itu jamak takdim? Definisi jamak takdim. Jamak takdim ini apa? Iaitu an tusalliya al-asru an tusalla al-asru fi waqti zuhri wal isya'u fi waqti maghribi maksuratan kanat atau tahamatan. Yang dimaksudkan dengan jamak takdim adalah melakukan solat asar pada waktu zuhur, atau solat isya pada waktu maghrib. Maksuratan kanat sama ada qasar atau tahamatan ataupun solat sempurna. Contoh dia 4 tapi zuhur, waktu zuhur solat juga sekali dengan asar. Apakah syarat dia? Syarat yang pertama al-bada'atu bil-ula. Dia kena sembahyang solat yang pertama, iaitu zuhur dulu baru solat asar. Solat maghrib dulu baru isya. So jamak takdim tak boleh mendahulukan asar daripada zuhur, tak boleh. Okey. Wa niyatul jam'i fiha. Jadi ketika dia solat yang pertama, dia kena niat untuk jamak. Apa dia kata kat sini? Niyatul jam'i fil ula salataini. Pada yang pertama daripada 2 solat dia kena niat jamak walau ma'as salami, walaupun ketika masih sedang salam. Dalam arti bukan mesti ketika niat. Boleh saja dia tengah sembahyang zuhur, solat fardhu li arba'atin salati imam lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku lupa beli jamak aku musafir ni. Terus niat jamakkan kan? Tak boleh. Ma'asalam wala ma'asalami tamyizan li taqdimi al-masyhur li ghairihi. Wal afdalu, yang lebih afdal, qarnuha bi taharrumi, mengikutkan ia bersama dengan taharrum, iaitu takbiratul ihram. Niatlah khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf orang yang wajibkan ketika takbiratul ihram. Niatlah tentang niatul jam'i fiha. Wal muwalatu bainahuma, antara keduanya, iaitu solat zuhur dan asar misalnya, atau maghrib dan isyak, dia kena mualah. Mualah itu apa? Iaitu terus-menerus, continuation, iaitu tidak ada pemisahan lama. Apa disebutkan sini? Syarah yang mengatakan al-muwalatu baina fi'li al-ula wa tsaniyah, iaitu ada persambungan antara solat yang pertama dan solat kedua. Bi alla yaqula al-fasl bainahuma urfan, dengan gambaran sekiranya tidak terjadi perpisahan yang panjang antara keduanya secara adat, secara huruf. Bi ayyam tusaq amma yasahur raka'ataini, dengan gambaran iaitu apa? Urfan macam mana? Iaitu kurang dari apa yang cukup sebanyak 2 rakaat. Bi akhfafi mumkinin ala wajhi tadi, iaitu dengan paling ringan. Kira-kira kalau orang sembahyang 2 rakaat, kurang dari 2 rakaat, itu nama dia adalah yang diambil secara berarti kalau dia lepas salam daripada solat zuhur, lepas tu dia pun pergi kedai beli barang buku, patah balik, maka tak boleh lah jamak. Atau dia buat apa, kecuali contoh dia, ya Allah, dah habis zuhur, dah habis zuhur, tiba-tiba dia terbatas, dia cuma buat dulu. Tu sekiranya pilih terus sembahyang lagi, itu boleh. Okey. Lepas tu dia suruh apa? Contoh Ustaz, ini soalan yang paling banyak isu yang terjadi adalah macam mana saya nak sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah kalau saya jamak. Dia ajar kat sini, yusalli qabliyat zuhri. Contoh masalah, sembahyang dulu sunat qabliyah zuhur, summa zuhri lalu summa zuhra, lalu dia sembahyang fardu zuhur, summa al-asr, lepas tu fardu asr, summa ba'diyat az-zuhri, lepas baru solat ba'diyat az-zuhri. Jangan solat ba'diyat az-zuhri dulu baru solat asar. Summa sunat al-asr, baru sunat qabla al-asr.
Itu cara dia. Ini kalau jamak takdim. Wa dawamul uzri, dan dawam uzur. Maksud dawam uzur itu apa? Wa huwa fis safari. Yaitu dia dalam keadaan safar ketika dia berangkat. Jadi apa kalau dia boleh jamak kerana dia ada uzur dia di tengah musafir. Bila dia sedang musafir, dia nak jamak, dia kena dalam keadaan sedang musafir sampai habis solat tersebut. Faham? Atau contohnya, dia solat jamak takbir kerana hujan. Kan hujan lebat, boleh jamak takbir. Hujan lebat. Aduh, ni aku nak balik, ni habis dah aku basah dah ni. Contoh dia. Jadi apa dia pun jamak takbir? Jamak takbir. Dalam hal ini dia jamak takbir ketika masih hujan. Okey. Dawamul udhri murakhisi ila tamam al-ihram bisani billah. Okey, faslun. Banyak lagi. Ada surah Jumat ni. Banyak. Faslun syurutu jam'i takhir. Sekarang syarat-syarat untuk jamak takhir isnani ada dua. Niyatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasaha. Dia kena niat jamak takhir ketika masih terbaki solat yang pertama. Cukup untuk dia niat. Contohnya apa? Sekarang waktu zuhur, aku nak jamak takhir, tak takhir ni, nak jamak, nak solat waktu asar, kena niat. Dalam hatilah, maksud dia, okey, aku nanti nak jamak takhir dengan asar, zuhur ni dengan asar. Itu boleh. Jangan contohnya dia memang musafir, masuk di waktu zuhur dia tak sedar, dah masuk ke zuhur, dah zuhur. Nantilah dia aku nak solat zuhur. Contoh lagi dia, dia pun bercerita dengan kawan dia, kawan dah sampai muar dah ni. Dah sampai muar, waktu pun dah asar. Allah, tak apa, aku jamak takhir. Itu nama dia qada. Faham? Nama dia qada. Sebab dia lupa niat untuk jamak takhir. Ini. Lepas tu apa? Wadawamul uzri. Wadawamul uzri ila tamamis saniyati. Wudu itu masih tetap ada sampai dia selesai solat yang kedua. Ini contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi berjalan, pergi ke Kedah atau pergi ke Perak negeri teman. Nak pergi balik ke negeri teman ni, nak jalan di sana. Ustaz, saya nak jamak lah. Jamak lah. Okey, nak jamak. Kira-kira saya jamak dekat sampai sana boleh ke tak? Faham tak? Boleh ke tak? Itu dah sampai tiba di Perak. Padahal dia berniat mungkin nanti ke Perak. Maka dia tak boleh jamak lagi. Kalau dia dah sampai baru nak jamak, tak boleh. Walaupun dia berangkat, dia dalam keadaan memang musafir sebelum masuk Rasulullah. Contoh dia apa? Dia nak keluar daripada Serban sebelum waktu subuh. Jalan. Dah masuk waktu dah sampai itu, dah masuk waktu asar, dia dah mungkin di Perak. Maka dia tak boleh jamakkan dengan subuh sebab dia dah intihar safar. Apakah yang dimaksud dengan mungkin? Kena bezakan mungkin. Mungkin ini adalah orang yang berniat untuk duduk di situ 3 hari atau lebih. Ada yang kata 3 hari, ada yang kata 4 hari. 4 hari itu termasuk yang kuat kalau tak sama. Tapi 3 hari itu yang selamat lah. Selain hari masuk dan selain hari keluar. Faham tak? Selain hari masuk dan hari keluar. Okey. Jadi kalau dia lebih daripada 3 hari, maka dia dianggap sebagai mungkin. Kalau dia kurang, contoh dia nak pergi Perak. Perak itu dia pergi hanya 1 hari. Lepas itu dia nak jalan lagi. Maka dia tidak dianggap mungkin. Dia dianggap masih dalam keadaan musafir. Faham tak? Apa yang disebut di sini dawam musafari ila tamamis salati saniyati wa hiya al-asru aw insyaallah. Contoh lain, kes yang paling terkenal. Tuan-tuan dah on the way nak balik ke Serban dari Perak contoh dia. Dah nak masuk. Okey, ustaz, saya kejap lagi saya nak jamak lah. Apa nak jamak takhir sekarang? Biar sampai rumah itu dah tak payah sembahyang dah.
Zuhur ni dah gabungkan sekali dengan asar di waktu asar. Jadi sampai belum masuk ke sempat dekat Arifah berhenti solat dulu. Sampai rumah masih ada waktu sebelum masuknya maghrib. Boleh ke tak boleh? Mazhab Syafi'i sah. Mazhab Syafi'i sah kecuali Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dia tak lagi buat lah. Tapi kalau dalam kitab Imam Ali kata boleh. Imam Al-Ghazali dia kata kerana dia mengambil rukhsah padahal dia tahu dia dah sampai rumah. Dia boleh solat sempurna juga. Syurutul qasri sab'atun. Syarat qasar itu ada 7. Syarat qasar itu ada 7. Ayyakuna safaruhu marhalataini. Yaitu apa? Safar dia kenalah 2 marhalah. Sebelum itu kita terangkan dulu apa itu qasar. Qasar adalah an tusalla al-maktubatu ar-rubaiyatu raka'ataini. Melakukan solat maktubah yaitu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti hanya solat yang 4 rakaat. Solat 4 rakaat ada apa saja? Zuhur, asar dan isya. Maghrib 2 nak kosong jadi 1. Bolehlah. Maghrib 3 nak kosong jadi 1,5. Bolehlah. Yang boleh apa? Iaitu 4 menjadi 2. Lalu ini dia ada 7 syarat. Sebelum kita terangkan 7 syarat, kitab-kitab yang mutawalat memberi sebanyak 11 syarat. Apa saja syarat yang dia tak sebut? Pertama, qasdu mawdu'in maklumin walau bi jihati kal-hilmi. Dia kena ada niat tempat yang dituju secara diketahui mana dia nak. Walaupun jihad arah saja. Dia tak tahu nama bandar, tapi saya tahu ini arah ke barat dekat sana. Itu tak ada masalah. Tapi kalau dia tak tahu, contohnya apa? Aku ni aku nak keluar rumah, aku tak jalan, dia tak tahu jalan. Ini dia panggil apa? Si Inggeris dia panggil apa? Traveler, bukan traveler, apa? Wanderer. Ni wanderer ni. Dalam masa dalam kita, dia tak boleh jamaah. Sebab dia tak ada tempat mana. Dia where are you going? Nak safar kena ada tempat tujuan. Engkau nak di mana? Pak Haji sewan jalan terserah angin bawa aku ke mana saja. Alhamdulillah orang Melayu jarang banyak macam ni. Paling teruk orang Melayu tu apa? Saya nak mengelilingi dunia. Bila nak mengelilingi dunia selama 5 tahun. Contoh dia. Nak mengembara ke mana? Pengembaraan saya adalah untuk pergi umrah naik basikal. Itu lain lah. Nak pergi haji naik basikal. Itu ada tujuan. Walaupun naik basikal ada masalah. Tapi kita jarang ada orang Melayu pun nak orang dulu jalan ke mana. Tapi kalau kamu lain orang lain, mana tu kamu ni ada. Dia tak tahu dia jalan. Saya ada kawan, dia masuk Islam sebab dia warna. Ada. Iaitu Peter Sanders. Peter Sanders kenal? Pernah kenal Peter Sanders? Tak kenal? Semua tak kenal. Abdul Aziz Sanders nama Islam dia. Dia fotografer terkenal di dunia. Seorang British masuk Islam 30 tahun, 35 tahun dulu. Dulu lah dia masuk Islam. Dia ini yang sempat ambil gambar artis-artis zaman dulu yang hebat-hebat lah, sama hippie-hippie tu. Sebab dia pun hippie-hippie. So dia cerita kat saya, aku pernah pergi cari agama di India, nak jadi Hindu lah, apa lah. Tak tentu hal dia. Sampai Alhamdulillah dia menemukan Islam. Dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia lepas tu dia pergi ke Meknes di Morocco, di Meknes belajar di mana salah satu wali besar Morocco yang namanya Muhammad bin Habib. Dia bagi Ibn Habib yang ada Dewan Muji tebal. Itu dia mengaji dekat Meknes, dekat Zawiyah Ibn Habib. Ini adalah Peter Sanders. Saya pernah menghantar beliau ke negeri sekitar, ke seluruh Nusantara. Saya pernah jemaah dia. Dia tak cakap Melayu, tak cakap Jawa, so dia cakap bahasa Inggeris. Saya terjemahkan dia. Kalau di Jawa tu saya terjemah bahasa Jawa lah. Dia itu tak cakap bahasa Inggeris, tak cakap bahasa Indonesia pun salah-salah. So dia terjemah dan saya bawa ke negeri sini kan, ambil gambar almarhum Syekh Muhammad tahun 2013. Saya ingat lagi dekat Madrasah kat Rasah tu kat mana dah ambil gambar beliau.
Dan ini adalah ulama-ulama tua yang dia nak ambil gambar, nak masukkan dalam buku dia yang mana terdapat semua gambar ulama yang dia pernah hidup. Dia namakan Meeting the Mountains, bertemu dengan gunung. Tapi sayangnya sampai hari ini tak cetak-cetak lagi. Saya tak tahu apa yang dia dulu tak cetak-cetak. Nah, semoga cepatlah dia cetak. Okey. Apa dia sebut qasdu mawdu'in? Pertama, yang kedua wa taharruzu amma yunafi niyatal qasd. Menjaga dari apa yang akan menafikan niat kosong. Menafikan niat kosong. Menafikan niat kosong itu yaitu apa? Fidawal islami kan niat islami. Contohnya dia niat pula solat empat. Ini pun tak sah. Wasyakki fi niatul qasdi. Aku nak dua ke nak empat tak tahu. Aku solat kosong tak sure. Nanti aku decide. Tak sah. Okey, yang ketiga yang tambahan tadi wa qaulus safarin li gharadin sahihin kal haji wal tijarati la tanasuhi wal bilad. Iaitu apa? Dia kena ada safar yang ada tujuan yang benar. Tujuan yang benar seperti haji ke, nak tijarah ke. La tanasuhi, bukan hanya nak tijarah ada atau tidak ada. Tak tahu. Wa yuridu nak tengok je. Nak tengok. Lainlah, saya pergi kerana nak jadi tulis dalam benda apa? Saya nak tengok sejarah, tempat makam, ulama ni makam kan. Ini tak ada masalah. Kecuali golongan daripada mazhab Hanbali. Dan apa dia kata pergi bersama untuk ziarah kubur itu maksiat. Maka apa tak boleh jemaah. Betul ada fatwa pergi ke Madinah untuk ziarah makam Rasulullah. Dengan niat ini dianggap safar maksiat. Safar maksiat maka tak boleh nak jamak, tak boleh nak kosong. Betul ada kata tersebut. Dan ini adalah batin ulama hentak. Zaman itu sendiri dia dah menjawab dah. Faham? Ayyakuna. Lepas yang keempat adalah mujawazatus suri fil baldati al-musawwarati wal imrani fi ghairiha. Dia dah kena keluar daripada sur. Sur tu apa? Zaman dulu tu bandar mesti ada benteng. Ada tembok. Kalau tuan nak tahu, tembok bukan tembok apa, Great Wall of China. Itu besar sangat tu. Tuan-tuan pergi ke Morocco je. Morocco ni adalah negara 1000 benteng, negara 1000 tembok. Kenapa? Pergi Fes ada City Wall, pergi Rabat ada City Wall, pergi Casablanca pun ada City Wall. Semua tempat ada. Marrakesh pun ada City Wall. Kerana apa? Kerana bandar dia, mana-mana bandar dia sokong ratusan tahun tuan-tuan. Fes itu umur Fes ini 1200 tahun. Umur Fes ni 1200 tahun. Tuan-tuan masuk ke situ boleh tengok rumah tu memang antik. Boleh duduk dekat hotel yang antik. Hotel tu antik. Bila masuk tanya, "Kam sana hadhihi dar?" Rumah ni berapa tahun? Dia tunjuk manuskrip apa surat tanda kepemilikan. Jadi dibeli dari ini. Maksud dia pada tanggal ini dibeli dari ini, dibeli tanggal ini. Dia ada kira-kira 700 tahun yang dulu. Saya pernah termasuk rumah yang pernah diduduki oleh Abdul Rahman bin Khaldun. Ini rumah itu sampai pernah hidup sini. Itu dah masuk. Pergi ke situ ada pergi rumah. Ini rumah Syekh. Boleh ni. Dan sekarang ada yang kita jadikan hotel di Magirian. Tuan-tuan kalau invest nak jenguk anak belajar kat sana, jangan duduk hotel yang dekat luar di jalan yang besar-besar tu jangan. Cakap nak duduk riad di Bandar Laut dalam bandar. Barulah best duduk macam orang dulu. Tangga kecilnya. Apa saya sakit kaki Ustaz. Macam mana nak duduk sini? Jangan duduk dekat atas, duduk dekat bawah. Baru rasa macam ulama. Itu dia kena mujawazat suri, melebihi suri keluar. Fil buldati fil baldati al-musawwarati di negara yang ada benteng, ada tembok. Wal umrani ataupun daripada keramaian dia. Itu daripada banyak ni fi ghairiha pada selainnya. Kalau ibarat kita ni, kita dah keluar daripada apa? Dah keluar tol lah, masuk tol. Boleh. Atau Ustaz, saya duduk KL ni tol punya lah jauh Ustaz. Contoh dia. Keluar apa? Macam contohnya kalau Gombak tu dah keluar seluruh Gombak, kita dah tahu ini dah sampai apa? Dah sampai Damansara dah ni. Damansara tu okey, berhenti kat masjid, kita nak
solat tak kosong contoh dia. Itu baru boleh. Okey, faham? Okey. Lepas tu, okey, ini adalah 4 syarat yang tidak disebutkan. Lalu disebutkan yang dalam safinah ayyakuna safaruhu marhalataini, dia kena 2 marhalah. 2 marhalah ni apa? Ada yang kaul yang paling ekstrim lah, bukan ekstrim yang kuat dan juga ikhtiar dia lebih 100 lebih lah. Atau ada yang kata 90 km. 100 lebih kilometer, ada yang kata 90 lebih kilometer. Tapi paling adna lah, paling ringan ni kita boleh berpendapat adalah 80 km takriban. Detail tu saya tahu dia nak tentukan. Detail tu saya dah lupa dah, tapi boleh buka dalam kitab Maqadir atau Makayin, dia sebut iaitu hitungan pasti. 81 km, 80 km, 80 lebih sikit, itu depends on berapa. Jadi orang tanya kepada saya tanya kepada salah satu guru saya dekat Seremban ni, iaitu Dr. Yusri Nazar. Doktor, kira-kira Dr. Seremban ni anak dekat rumah ni boleh jamaah? Dia buka Google ke apa, jadi kira-kira ini dalam 83 km boleh. Okey, nak saya jamaah. Saya tak jawab. Okey. Lepas tu marhalah wa ayyakuna mubahan. Dia kena bukan apa qasar, safar tersebut kena safar mubah. Berarti safar maksiat tak sah. Kita niat, ada orang niat saya nak pergi ke Switzerland, nak pergi rompak di Bank Swiss. Kalau situ ada banyak emas, saya nak pergi rompak bank tersebut. Merompak tu maksiat. Safar tersebut, okeylah dah sampai dekat Switzerland ni, Zurich, kita semayang dulu. Jangan kosong dulu. Tak sah, tak boleh. Tak boleh kerana safar tu kena safar yang mubah. Tak boleh safar maksiat. Contoh safar yang mubah apa? Iaitu laisa bi maksiatin wa wal jaiz. Kalau yang wajib kasafari qada'i daini, pergi nak bayar hutang. Safar yang wajib. Safar yang sunat, safar untuk silaturahim, hari raya, balik kampung, nak jumpa mak bapak dan lainnya. Safar silaturahim ini sunat. Wal mubah, safar tijarah. Makruh, safar wahdahu. Iaitu wanderer tadi. Bukan wanderer lah, ini adalah bukan, dia nak pergi, contoh dia nak pergi ke fest. Dengar saya kata fest ni nak pergi ke fest pergi ke Morocco, tapi dia berjalan seorang. Ini namanya dia safar yang makruh. Kerana orang dalam hadis mengatakan safar kena disunatkan bersama, ada kawan untuk bersama, bukan bersendirian. Kerana dikhawatiri ada benda yang tak baik terjadi. Awli tijarah fi akfaril mauta, ini termasuk yang makruh. Tijarah pada kawan-kawan orang yang telah mati. Ini seolah-olah dia mengharap orang banyak yang seolah-olah mengharap orang banyak yang mati. Itu dimakruhkan. Yang maksiat apa? Mencuri, berzina, itu maksiat. Dia bersafar untuk melakukan maksiat. Okey. Wal ilmu bijawazil qasr. Dia tahu bahawa dia boleh kosong. Dia tahu benda ini boleh untuk kosong. Wa niyatul qasri inda ihram. Dia kena niat qasar ketika takbiratul ihram. Cara niat ni macam mana? Usalli fardhu dhuhri rak'atain. Zuhur kan rakaat. Tapi dia cara qasar dengan cara perkataan rak'atain ini. Sah tak? Sah. Atau ka salati safar itu contohnya, atau maaf ni hilang. Indal ihrami qarnuhu niyatahu al-qasri al-ihrami yakila wa misluhu ma fi ma'nahu ka salati safari au dhuhri raka'aini yang tadi, atau salati safari usolli sunni fardhu dhuhri safaron, yaitu qasran sebanyak 2 rakaat juga dia. Itu boleh. Ini adalah niat qasar ketika ihram. Wa ayyakuna as-salatu mubahiyatan, salat itu kena 4 rakaat. Contoh dia tadilah masih sebutkan, iaitu zuhur, asar dan isya. Wa dawamu safari ila tamamiyah. Sampai dia habis solat, dia masih dalam keadaan safar. Ini yang saya sebut tadi, dia sampai rumah baru dia nak solat, tak boleh.
Wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Dia tidak boleh menjadi makmum kepada orang yang solat tamat 4 rakaat. Fi juz'in min salatihi, di dalam bahagian juz dan solat tidak boleh. Berarti apa? Dia tak boleh jadi makmum kepada imam yang solat itmam atau mutim yang sempurna. Ini terjadi banyak, saya jumpa. Banyak ada sekali saya jumpa salah seorang kawan dekat Morocco. Dia datang pergi ke Morocco. Maksudnya dia orang Malaysia berjalan-jalan Morocco, minta tolong saya jadikan. Waktu itu saya terkejut. Kita nak seorang jamaah kosong. Tiba-tiba ada imam semayang di surau di train station. Bila imam tu Allahu Akbar, saya dah niat dah untuk jamaah tapi 4 rakaat, bukan kosong. Jamaah tapi 4 rakaat. Berarti jamaah yang aman. So saya saya ikutlah sampai lepas 2 rakaat tahiyat tasyahud awal, dia berdiri, saya berdiri. Yang makmum sebelah saya mulai ini dia pergi salam, jadi boleh bangun dia solat makmum lagi untuk solat asar. Habis dia solat, saya pun solat asar, dia tak solat. Saya pun jamaah, kan saya tengah jamaah, so saya jamaah, baru saya kosong. Lalu saya tanya dia, kenapa tadi ni? Dia kata, tak nak 2 kosong, saya 2 imam. Ini tak sah. Bagi tahu dia tak sah. Tapi dia tak nak dengar. Sudah pun cek. Ini agak biasa cek. Salah lah. Itu masalah dia. Kena bagi tahu. Ini disebut. Dia kena sebut tadi Allah yang tadi yang dibertibi fi juz'i min salati babul jumu'ati, tak juga habis solat. Sekian saja kelas pada malam ini dah pukul 10. Kalau ada salah silap, mohon maaf. Untuk pemberitahuan bahawa Jabatan Mufti 9 ada mengadakan daurah perdana kitab akidah yang saya pimpin, Akidah Al-Iman. Ada tujuan kehidupan di situ, iaitu 15 minit saja, dan juga ada pengajian kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah fi tahqiqil Usama bi Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu mengukuhkan siapakah itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Untuk kitab yang kedua, insya-Allah besok Akidah Al-Iman khatam. Terus datanglah yang tak tahu, ada kata tak tadi saya dulu baca tak tahu pun ada dakwah. Ada dakwah dari Jabatan Mufti 9. Tempat dia kat mana? Tempat dia dekat Kelana Resort, Hotel Kelana Resort Seremban, bukan Hotel salah tempat ni. Kelana Resort di Seremban sana. Dekat situ dekat hotel, lepas tu kalau tak salah dia sediakan makan. Dia pun sini tadi ada lah, kita tak tahu besok, rasa ada lah, Allah Alam. Tapi dekat sana dakwah mula pukul 9 pagi kalau tak salah ke 8 pagi sampai ke 5 petang. Sampai hari Kamis waktu sesi petang diganti dengan penutupan yang insyaAllah ditutup oleh yang amat mulia dan terundang Luak Sungai Jom, insyaAllah. Okay? So semua orang diundang untuk datang. Kalau ada salah-salah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.